Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah, Barakallah fi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Abdullah Azli Al-Fansuri, Ahmad Nubli, Mazlan bin apa tadi? Mazlan bin apa nanti Nubli? Mazlan bin apa? Almarhum Mazlan bin apa? Saya hadir Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada muka surat berapa malam ni? Saya muka surat 397 Kita berada di muka surat 397 397. Muhammad Ashraf, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ayub Mujio, Izzat Isa, Mazlam bin Maknur, okay. Hamzah Rani 397. Masya Allah, Barakallah fi. 397. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Masya Allah, Dr. Ramizo, Cik Din kita, Masya Allah, Ahmad Nubli, Jas Hasbullah, Efizal Wahab, Abdul Wahab, Masya Allah, Muhammad Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Malam ni kita berada pada Kitab Da'wat jilid kelima pada muka surat 397 pada bab doa pada waktu tertentu di dalam hadis 2420-5 doa safar. Doa minta macam mana kita nak bersafar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa 'ala ba'irihi kharijan ila safari kabbara salasan thumma qala subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa ومن العمل وما ترضى. اللهم حون علينا سفرنا هذا واتوي لنا بعده. اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في أهلي والمال. اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال وأهلي. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون تائبون آبدون لربنا حامدون. رواه مسلم. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menaiki unta dan berada di atasnya untuk keluar bersafar, naik unta lah. Kenderaan kita kan, kita naik unta dan Nabi untuk keluar bersafar, maka baginda akan bertakbir sebanyak 3 kali dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas Nabi baca doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Satu doa, ni doa lain pula. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha
البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واتوع لنا بعده وتول لنا بعده اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في أهلي ومالي اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكعبة المنظر وسوء المنقلب في المال وأهلي. Maksudnya, Maha Suci Zat yang menundukkan bagi kami kenderaan kami. Siapa yang menundukkan kenderaan yang mana kita menguasainya? Allah Subhanahu Wa Taala. Binatang yang begitu besar, yang Nabi naik unta ni kalau dia naik minyak, dia boleh bunuh, dia boleh merosakkan dan binasakan tuan dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Zat yang menundukkan bagi kami kenderaan kami. Maknanya kita boleh kendalikan kenderaan tadi. Maknanya dulu binatang, sekarang kenderaan-kenderaan yang kita kendalikan. Tiadalah kami berupaya untuk menundukkannya, dan hanya kepada Tuhan kamilah yang kami akan kembali. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan ingat, kita akan kembali kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dalam safar kami ini kebaikan dan takwa. Safar kita ialah safar kebaikan dan safar takwa. Untuk kita melakukan kebaikan dan kita melakukan safar takwa. Safar takwa dan kebaikan. Untuk safar ni, safar kita safar takwa dan safar kebaikan. Okey. Daripada amalan pula apa yang engkau redha, dan supaya kami di dalam keredaanmu. Maksudnya kita di dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di dalam keredaannya. Kita berada, dia tak betul sikit. Kita nak betulkan sikit. Dia jadi tertinggal, nampak mulut saja pula. Kita nampak tinggi pula, serban pula. Tinggi pula, serban pula nampak. Cuba macam-macam lah, tak apalah, kita nampak tak sikit-sikit. Nak suruh handsome lah juga. Okey. Allahu Akbar. Tak jauh sangat pula. Okey, cantik. Jadi, ya Allah, sesungguhnya memudahkan safar kami dan hampirkanlah untuk kami jaraknya yang jauh. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah memelihara dan pembantu di dalam safar, dan pengganti bagi kami memelihara keluarga kami. Wa'an, maknanya kita kata Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, dalam safar kita, sahib kita, membantu kita dalam safar. Okey. Apabila kita pulang, maksudnya wa anta sahibu fis safar. Allah lah Ta'ala lah yang menjadi sahib kita, iaitu pembantu kita di dalam safar kita, membantu kita dalam safar kita. Wal khalifatu fi ahli wa mali. Yang kita tinggalkan tu, Allah lah khalifah dia. Allah lah khalifah dia, pemelihara dan pembantu dan pengganti bagi memelihara keluarga dan harta kita. So bila kita tinggalkan tempat kita, so kita tinggalkan keluarga kita tinggalkan harta kita, so khalifah dia, pengganti dia yang memelihara kesemua tadi ialah Allah SWT. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan denganmu daripada kesusahan dan kepayahan safar, pemandangan yang menyedihkan, serta keburukan ketika pulang pada harta dan keluarga. Masa balik takut berlaku apa-apa kesusahan kepada keluarga dan sebagainya. Apabila Nabi pulang, maka baginda akan membaca doa ini: Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Kami pulang, kami kembali beribadat dan memuji Tuhan kami. Aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Ini doa-doa yang kita baca sewaktu kita safar. Subhanallazi
Biasanya kita gabungkan doa tu, subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lepas tu doa, sambung lagi doa kenderaan tu, wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'a qabzatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wa ma qadarullah, itu juga doa ni license. Ni kata insurance. Kan kita nak pergi mana kita ada insurance. Ni ayat ni insurance. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'a qabzatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Kata Hadrat Abdullah bin Abbas, kata siapa baca doa ni, Allah Subhanahu taala akan selamatkan kenderaan dia, Allah akan selamatkan apa sahaja, Allah akan selamatkan tunggangannya, Allah akan selamatkannya, Allah akan selamatkan kenderaannya, dan segala-gala barangan yang dibawanya Allah SWT akan selamatkan. Ni insurans. Ni ayat insurans. Insurans. Dia satu vaksin ilahi. So vaksin ilahi. Insurans dan ini insurans ilahi. Dan dalam riwayat mengatakan galibannya macam tu. Mana siapa yang berlakunya kemalangan, maka dituntut saya di hari kiamat nanti. Tapi kalau tu lupa nak baca, kena juga. Saya kena jatuh sini, belakang ni jatuh, keluar daripada isi minyak, naik motor, keluar. Lepas tu ada kita tengah keluar tu, kereta lalu depan, bang, bukan, daripada Pak Share dia keluar, dekat Seri Petaling tu dia keluar. Saya tengah naik motor, saya terperhati kat lain, tengok kereta depan, pam, langgar jatuh, pecah, remuk tulang. Rupa-rupanya cek tak baca doa tadi. Tak baca doa. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'a qabzatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Lepas tu kita baca Allahumma inna nas'aluka fi safarina haza al-birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana haza wa tuwi lana bu'adah. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahli wa mali. Allahumma inni a'udzubika min wahsya'is safar wahsya'is safar wa ka'batil manzar wa su'il munqalib fil mali wa ahli. So baca sambungan dia lah sekali kalau doa musafir. Begitu. Doa seterusnya 2421. Doa memohon perlindungan semasa safar. Allahu akbar. Doa kita meminta perlindungan. Tadi semasa kita bersafar ni kita meminta perlindungan. An Abdullah bin Sarjasa radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam iza safara yata'awwazu min wahsya'is safar wa ka'batil munqalab wa hawri ba'dal qawr wa da'watil mazlum wa su'il manzur fi ahli wal mal. Rawahu Muslim. Sayyidina Abdullah bin Sarjas radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila safar akan memohon perlindungan daripada kesusahan safar. Memohon yata'awwazu min wahsa'is safar, dalam keadaan yang sedih ketika pulang. Wa ka'bati munkalab wa hawril ba'dal qaw, dan keadaan yang tidak baik selepas keadaan yang baik. Doa orang yang dizalimi dan pemandangan yang buruk pada keluarga dan harta. Ini doa-doa yang dibaca, pilihlah salah satunya. Wa'sa'is safar, maksudnya ialah kesusahan safar yang menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah SWT. Mungkin dalam safar, dalam kesusahan, dia kata as-safaru qit'atun minal azab, dan safar itu sebahagian daripada azab. Apa maksud azab? Benda-benda yang mudah masa kita duduk kat rumah dan kita tak dapati sewaktu dalam safar. Jadi kita memohon kesusahan safar
yang menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah. Wa ka'batil munqalab, maksudnya ialah keadaan yang sedih ketika pulang daripada safar. Wa ka'batil munqalab, maksudnya bila kita pergi dengan gembira, pulang dengan perasaan sedih. Wa hauril ba'dal qaur, maksudnya keadaan yang baik tidak baik selepas keadaan yang baik, seperti kekurangan selepas penambahan atau dan berpecah selepas bersatu. Maksud asal haur ialah membuka ikatan serban selepas mengikatnya, dan makna asal qaur ialah mengikat serban. Tapi kita memberi makna, kita tak memberi makna ikat serban, buka serban, ikat serban, tapi kita memberi makna mafhum, iaitu daripada keadaan tidak baik selepas keadaan yang baik. Mula kita hadapi benda yang baik, selepas tu kita menghadapi keadaan yang tak baik, kita juga memohon perlindungan. Wa da'watil mazlum, dalam hadis ni ajar supaya meminta perlindungan daripada doa orang yang dizalimi. Da'watul mazlum maksudnya lah meminta perlindungan daripada melakukan kezaliman perbuatan, zalim, kerana ia merupakan punca doa daripada orang yang dizalimi. Maksudnya ialah meminta perlindungan daripada melakukan kezaliman perbuatan zalim, pada perbuatan zalim, kerana ia merupakan punca kepada doa daripada seorang yang dizalimi. Bila satu orang tadi dizalimi, maka orang-orang yang zalim telah menzalimi, iaitu mereka-mereka yang mazlum, maka dengan sebab itu mereka memohon keampunan. Da'watul mazlum, sebab tu Nabi kata ittaqi da'watal mazlum, maka hindarilah kamu daripada doa orang-orang yang dizalimi, doa daripada orang-orang yang dizalimi. Orang yang misalnya si A dengan si B, si A telah memukul B, maka B berhak untuk membalas pukulan yang dibuat oleh A. Jika A memukul 3 kali, maka berhak B memukulnya 3 kali. Dan jika B memukul lebih daripada 3 kali, bererti B juga sekarang yang dulu dizalimi oleh A, tetapi dia membalasi lebih daripada apa yang dikenakan ke atasnya, maka dia juga sekarang, dulu dia dipukul 3 kali, maka dia berhak untuk memukul 3 kali. Tapi dia memukul kali keempat, maka dia telah melebihi balasannya terhadap orang yang zalim. Sekarang dia dahulu dizalimi, sekarang telah menjadi orang zalim. Sebab itu kadang-kadang jangan kita melampaui. Bila orang menuduh pada kita, bila orang tohmah pada kita, bila orang buat apa sahaja yang tak sepatutnya, yang bukan kita lakukan, maka kita berhak untuk membalasinya, kita berhak untuk mengatakan padanya ataupun mengambilkan tindakan. Tetapi begini, tetapi kita tidak boleh melebihi daripada had yang dikenakan. Kalau tidak, seorang itu telah melakukan perbuatan zalim. Kadang-kadang ada orang dia zalim kat kita, dia fitnah macam-macam kat kita, kita balas, tapi kita balas lebih daripada apa yang dia buat pada kita. Maka dulu kita dizalimi, sekarang kita menzalimi. Seorang itu dulu dia dizalimi, selepas tu dia menzalimi. Sebab tu dalam fiqh dia telah tentukan sesuatu yang mana supaya hukuman itu dikenakan serendah-rendah, dan maksud untuk mengenakan hukuman itu tercapai kepada maksudnya. Bisa contohnya, satu A dia telah mencucuk si B dengan benda tajam ke arah matanya, maka butalah mata B, maka B boleh mengambil tindakan dengan atas saranan daripada hakim untuk membutakan mata A. Tapi takut cucuk lebih kan, bila cucuk lebih, bila cucuk lebih,
So dia akan lebih dah. Dulu dia dizalimi, oleh kerana dia balas lebih, takut dia menzalimi. Jadi fiqh mengatakan macam mana? Fiqh kata kurang-kurangnya macam mana untuk sebab A tadi telah dibutakan. A telah membutakan B boleh mengambil tindakan untuk balasan. Maksudnya keluarga dia lah. Dengan meletakkan satu besi panas menghampiri mata. Bukan cucuk dengan besi panas, letak saja. Dengan kepanasan besi tadi akan menghilangkan penglihatan mata tadi. So fiqh mengenakan sesuatu supaya tindakan yang kita ambil kepada si zalim yang menzalimi kita tidak melebihi daripada yang sepatutnya. Dalam terpatut yang tidak sepatutnya. Da'watul mazlum. Sebab tu Nabi kata da'watul mazlum tadi. Begitu. 2422. Doa ketika singgah di sesuatu tempat. Pada tu kita singgah satu tempat, kita dalam safar, kita doa satu tempat, kita singgah, apa kita doa? Wa an Khawlata binti Hakim, hadis 2422. Qalat sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu man nazala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi zalika, rawahu Muslim. Sayyidatuna Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat lalu membaca doa berikut, maka tiada sesuatu pun yang boleh memudaratkannya sehingga dia beredar daripada tempat itu. Bila dia singgah, mungkin dia berhenti sekejap untuk mengelakkan kemudaratan, maka baca doa ini. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada keburukan apa yang dia ciptakan. Dengan kalimah Allah, agar berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna, tamah yang sempurna daripada keburukan apa yang diciptakannya. Jadi Sayyidatuna Khawlah binti Hakim bin Umayyah, seorang sahabiah. Beliau isteri kepada Sayyidina Uthman bin Maz'un. Kunyah beliau ialah Ummu Syarik. Beliau merupakan wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah. Beliau merupakan seorang wanita yang soleh lagi mulia. Ummu Syarik ni lah, beliau lah Ummu Syarik. Dan kita tahu dah, Ummu Syarik ni di zaman Nabi SAW dia berdakwah. Dia menjual, dia berdakwah. Dia berdakwah kepada wanita-wanita Quraisy, yang menyebabkan orang Quraisy ni tak senang hati dengan dia, dan telah tangkap dia dan telah bawa dia di satu tempat yang padang pasir yang terik, dan diikat tangan dan kakinya, tidak diberi minum. Dan bila mereka berehat, si orang-orang Quraisy tadi berehat di tempat yang teduh, dan dia diletakkan tengah padang pasir yang panas dengan tangan kaki diikat. Jadi pada masa tu, bila tangan kaki diikat, orang-orang kafir tadi bangun. Tengok masa tu, dia tengok Ummu Syarik radhiyallahu anha telah baik. Sebab apa? Pada dalam keadaan susah berdakwah tadi, maka Allah Subhanahu wa taala telah turunkan satu dol, satu timba daripada langit dengan talinya, nak diberi minum kepada Ummu Syarik. Jadi Ummu Syarik dalam keadaan tangan terikat, kaki terikat, Allah SWT telah turunkan bantuannya kepada Sayyidina Ummu Syarik radhiyallahu anha, yang mana bersama dengan timba daripada syurga, dan tali sekali turun, dan diberi minum sedikit-sedikit, dituangkan ke atas Ummu Syarik tadi sedikit-sedikit, supaya dia tidak dalam keadaan dahaga tadi, minum sedikit-sedikit, sehingga memberi satu kekuatan. Bila bangun, bila orang-orang musuh dua orang tengok Ummu Syarik telah
sihat, baju dia basah. Dia kata, Umi Syarif, kamu telah ambil air kami. Dia kata, tak, saya tak ambil air kamu. Air kamu tengoklah di dalam tempayan-tempayan kamu, muskizah kamu. Maka dia tengok air masih ada dan ditanya kepada Sayyidina Ummu Syarif radhiyallahu anha, di mana dia ambil air? Dia kata, Allah Subhanahu wa taala telah bagi minum air syurga untukku. Dan Ummu Syarif radhiyallahu anha berkata, pada hari yang panas terik, daku berdiri di atas terikan matahari, di bawah terikan matahari, dan aku tak rasa dahaga sedikit pun. Aku masa tu tak rasa dahaga sedikit pun, walaupun aku berada di bawah terikan panas matahari, dan aku tak letih pun. Sebab apa? Kerana beliau telah diberi minuman air syurga. Allahu Akbar. Ni Ummi Syarif ni, Masya Allah, kisahnya dikisahkan dalam Hayatus Sahabah. Okey, seterusnya hadis 2423. Doa untuk selamat daripada keburukan pada waktu malam. Pada waktu malam pula doa untuk selamatkan. Masa kita pagi sampai waktu malam kan, macam-macam ada binatang-binatang, bisa dan sebagainya. Maka doa begini diajar oleh Nabi SAW. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma laqitu min aqrabin ladagatni bariha qala ama law qulta hina amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurraka, rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Rasulullah, alangkah sakitnya sengatan kala. Lalu berkata, alangkah sakitnya sengatan kala yang menyengatku semalam. Nabi SAW bersabda, ketahuilah, kalaulah kamu membaca doa ini pada waktu petang, nescaya ia tidak memudaratkan kamu. Pada waktu petang, sebelum malam, maka binatang-binatang tadi tak boleh memudaratkan kamu. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada keburukan apa yang dia ciptakan. Semua itu dicipta oleh Allah SWT, dan kita berlindung daripada keburukan-keburukan tersebut. Maksudnya dalam riwayat Imam Tirmizi dinyatakan, barang siapa yang membaca doa tersebut pada waktu petang sebanyak 3 kali, nescaya sengatan bisa pada malam tersebut tidak akan memudaratkannya. Terdapat tambahan dalam riwayat Imam Tirmizi pada akhirnya, iaitu Sayyidina Suhail radhiyallahu anhu berkata, keluarga kami mempelajari doa tersebut dan membacanya setiap malam. Pada suatu malam, seorang budak perempuan di kalangan mereka telah disengat tapi tidak merasai apa-apa kesakitan. Hadis ini diambil dalam Jami' Tirmizi, dalam riwayat Jami' Tirmizi. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa, baca doa ni untuk selamatkan. Doa sebelum subuh pada safar. Safar kita pada waktu subuh. Sedangkan Nabi dia akan bersafar pada waktu subuh, sebelum subuh dan selepas subuh, dan sepanjangnya sepatutnya Nabi berjalan. Dan waktu berkat safar ialah sebelum subuh. Waktu berkat, memang berkat. Kalau kita balik ke Kelantan, kita balik pukul 4 pagi, InsyaAllah pukul 10 pagi boleh makan nasi kerabu dah. Kat kampung 4 pagi boleh makan nasi kerabu dah kat kampung. Cepat. Sebab apa?
Di situ waktu-waktu berkat. Waktu berkat. Sebenarnya kalau kita tengok dari segi fizikalnya pun macam tu. Bila kita tolak pukul 4, jadi kereta tak ada lagi. Bila kita masuk kat Bentong, bila kita masuk kat Raub, Bentong dan Raub tu lah kita akan ambil masa panjang bila nak balik ke Kelantan lah, melalui Bentong dan Raub. Kita masuk Bentong, kita masuk Raub, di situ kampung, dia jam, anda dia jam. Tapi kalau kita pergi pukul 4 pagi tu, kita pergi 4 pagi, tolak 4 insya-Allah, pukul 6 pagi tu dah di Benta dah. Selepas Benta dah, sebelum sampai jalan tak jam. Jalan tak jam, itulah berkat, waktu berkat. Bila lepas subuh insya-Allah lah 8 jam 9 jam lah, tak jadi 5 jam setengah 6 jam lah. Okey, doa sebelum subuh pada waktu safar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana iza kana fi safarin wa ashara yaqulu sami'a sami'un bihamdillah wa husni balaihi alaina rabbana sahibna wa afdil alaina a'izan billahi minan nar, rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ketika safar Nabi akan membaca doa berikut pada waktu pagi sebelum subuh. Kita safar sebelum subuh kan, pukul 4 kita bacalah doa ni. Baru boleh baca doa ni. Dia tu sebut tolak pukul 4 tu. Gitu. Ataupun tolak pukul 12. Iaitu doanya ialah sami'a sami'un bihamdillah wa husni balaihi alaina rabbana sahibna wa afdil alaina a'izan billahi minan nar. Hendaklah kamu mendengar dan bersaksi bahawa kami memuji Allah dan kami mengakui kebaikan nikmat-Nya ke atas diri kami. Ya Allah, bantulah dan peliharalah diri kami, limpahkanlah ke atas kami, ke atas diri kami kurniaan-Mu. Aku berlindung dengan Allah daripada api neraka. Jadi belalah, betul lah, kalau pukul 4 boleh baca doa ni, sebab doa ni sebelum subuh pada waktu safar. Bila kita tolak lah, kalau naik kapal terbang, kita kena ikut waktu lah. Kalau naik helikopter, kena ikut waktu dia lah. Tapi kalau naik kereta, okey. Hadis seterusnya 2425. Doa Nabi ketika pulang daripada jihad, haji dan umrah. Nabi bila berjihad, bersafar jihad, Nabi pulang, apa baca doa dia? Bila haji dan umrah Nabi pulang, itu samalah jihad, haji dan umrah. Ini Nabi akan baca doa-doa ini. Wa Nabi Hurairah wa Ibn Umar radhiyallahu anhuma kana Rasul sallallahu alaihi wasallam iza qafala min ghazwin aw hajjin aw umratin yukabbiru ala kulli sharafin min al-ardi salasa takbirat. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون آبدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده متفق عليه. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pulang daripada peperangan, ghazwah ni peperangan, pulang daripada menunaikan haji ataupun umrah, akan bertakbir pada tanah yang tinggi sebanyak 3 kali, kemudian akan membaca doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna taibuna abiduna sajiduna lirabbina hamidun. Sadaqallah wahda wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Tiada Rabb melainkan Engkau. La ilaha illallah, tempat Tuhan tu kita ganti Rabb, atau tiada yang layak disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, segala kerajaan dan baginya lah segala pujian. Semua pujian tadi kembali kepada Allah. Dia Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Kami kembali kepadanya, kami bertaubat dan mengabdikan diri, sujud dan memuji Rabb kami. Allah benar, Allah SWT benar pada janjinya, membantu hambanya
dan mengalahkan tentera bersekutu dengan sendirinya. Wahazamal ahzaba wahda. Isyarat ini kepada bantuan Allah bagi umat Islam ketika peperangan Khandaq. Dalam peperangan tersebut, jumlah tentera kafir ialah 12,000 yang terdiri daripada kafir Quraisy, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Mereka menuju ke Madinah dengan tujuan ingin menyerangnya. Mereka telah mengepung Madinah selama sebulan. Selama sebulan kepung tu. Tidak berlaku peperangan melainkan hanya saling panah memanah sahaja sebab lubang terbesar digali. Allah Subhanahu Wa Taala telah membinasakan tentera kafir dengan menghantar angin dan bertiup kencang pada waktu malam, dan Allah juga mewujudkan perselisihan sesama mereka sehingga mereka saling bertelagah dan akhirnya melanggar. Di mana Khandaq digali macam tu. Khandaq digali macam itu. Bila gali Khandaq, ni kawasan sebelah orang Islam dan kawasan sebelah musuh. Jadi ni sebelah Islam dia ditinggikan sedikit. Ditinggikan sedikit, musuh rendah. Jadi maksudnya tanah yang digali tadi diletak bukan dua-dua belah, tetapi diletak di sebelah pihak orang Islam, dijadikan sebagai benteng. Jadi sebab itu bila orang Islam datang, bila orang musuh datang, cuma mereka tak boleh memanah. Kalau lah tanah tadi diletakkan di kedua tepi, sebelah kanan pun letak, sebelah ni pun letak, maka parit yang digalikan itu taklah besar pun, taklah luas pun, cuma apa dia tu, kuda tak boleh melompat sahaja. Kuda tak boleh melompat. Berlaku juga peperangan pada peringkat awal dengan panah-panah. Jadi ada juga sahabat-sahabat yang terluka tu dalam panah tadi. Di antaranya ialah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu pada masa itu terluka dalam peperangan Khandaq tadi. So dalam peperangan Khandaq tidak berlakunya peperangan, semua pada peringkat awal sahaja, dan mereka merasakan rugi untuk memanah. Cuma orang kafir satu orang saja boleh lompat dengan kudanya untuk menyeberangi ke sebelah orang Islam. Dia ambil lajak belakang, dia lompat dengan kudanya. Amar bin Abdul Wud nama dia. Amar bin Abdul Wud laknatullah. Kafir ni ketua di antara Quraisy, nama dia Amar bin Abdul Wud. Dia undur ke belakang, dia lompat, so dia cabar orang Islam, dan Sayyidina Ali datang untuk menyahut cabarannya. Dia kata, Ali, engkau bukan lawan aku, so aku tak nak lawan dengan kau. Ali berlawan, menyebabkan Ali dijatuhkan, so dia beri peluang kat Ali. So ada Sayyidina Ali kata, kau tengok ke belakang. Dia pun tengok ke belakang. Ali pun pancung kepala dia. Ali pancung. Maslahah. Dalam perang tu kita maslahah. Ada maslahah. Allahu Akbar. Hadis 2426. Doa keburukan ke atas orang musyrikin. Wan Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala da'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yaum al-ahzab 'ala al-musyrikin. Faqala Allahumma anzil al-kitab syari'al hisab. Allahumma hazimil ahzab. Allahumma hazim hum wa zalzilhum. Muttafaqun. Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebinasaan ke atas orang musyrikin pada hari peperangan Ahzab. Baginda berdoa, Allahumma munzilal kitab syari'al hisab. Allahumma hazimil ahzab. Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Ya Allah, Zat yang menurunkan kitab, yakni Al-Quran, yang cepat penghisabannya, syari'al hisab. Ya Allah, kalahkanlah tentera bersekutu. Ya Allah, kalahkanlah mereka dan kucar-kacirkanlah urusan mereka. Tentera bersekutulah sebab Quraizah dan Qainuqa
Bani Quraizah, orang Yahudi Quraizah tadi. Bani Quraizah dan juga Bani Nadir. Bani Quraizah dan Bani Nadir. Bani Nadir dan Quraizah tadi. Bani Nadir dan Bani Quraizah. Bani Quraizah lah yang jadi Jibril alaihissalam. Okey. Adab tetamu dan tuan rumah. Macam mana adab untuk kita bertamu dan adab tuan rumah yang menyambut kita. Wan Abdullah ibn Bushr radhiyallahu anhu qala nazala Rasul sallallahu alaihi wasallam ala abi faqarrabna ilaihi ta'aman wa watbatan wa akala minha summa utiya bitamrin fakana ya'kuluhu wa yulqi an-nawa baina usbu'aihi wa yajma'u sababah wal wusta wa fi riwayatin faja'ala yulqi an-nawa ala zahri usba'ihi wasyababah wal wusta Allahumma summa utiya bi syarabin fasharibahu faqala abi wa akhadha bi lijamid dabbah ud'u Allah lana qala Allahumma barik lahum fiha razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Rawahu Muslim. Sayyidina Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tetamu ke ayahku. Nabi telah jadi tetamu kepada Sayyidina Bushr, ayah kepada Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhuma. Kami telah menghidangkan makanan dan susu kepada baginda. Baginda telah makan. Kemudian dihidangkan tamar kepada baginda. Baginda telah makan tamar tersebut dan meletakkan bijinya pada celah jari baginda, iaitu antara jari telunjuk dan jari hantu. Ada letak tengah kapit macam tu. Dalam satu riwayat yang lain, baginda meletakkan biji tamar di belakang kedua jari baginda, iaitu jari telunjuk dan jari hantu. Kemudian dibawa minuman kepada baginda, lalu baginda minum. Ayahku berkata sambil memegang tali kekang tunggangan baginda, doakanlah kebaikan untuk kami. Baginda berdoa, Ya Allah, limpahlah keberkatan untuk mereka dalam rezeki yang engkau kurniakan kepada mereka. Ampunilah dosa mereka dan rahmatilah. Bila orang bagi tolong kita, bantu kita, ataupun orang bagi derma ke, maka untuk madrasah kita dan sebagainya, maka kita berdoa, Ya Allah, limpahlah keberkatan untuk mereka dalam rezeki yang engkau kurniakan. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum fi ma razaqtahum pada rezeki yang telah engkau kurniakan. Watbatan, begitulah yang terdapat pada nuskah pada cetakan Mishkat, ianya memberi makna susu. Wahbatan, hadis ini mengajar kepada kita adab tetamu dan tuan-tuan rumah. Adab tetamu, ada orang yang bertamu, dan tetamu, tuan rumah yang menyambut tetamu tadi. Tuan rumah hendaklah menghantar tetamu apabila hendak pulang dan hantar sehingga ke kenderaan. Tuan rumah juga boleh meminta doa daripada tetamu. Bila tetamu datang, sebaik-baiknya sunnah tu kita turun dia. Bukan hantar dekat pintu saja, tak. Tapi hantar sampailah di kenderaan. Hantar sampai kat kenderaan, lepas tu minta doa. Allahu Akbar. Hadis ini, tuan rumah meminta doa daripada tetamu. Nabi meletakkan biji tamar antara telunjuk jari hantu. Tetapi ada riwayat mengatakan pada tapak tangan. Jawapannya ialah kadang-kadang Nabi meletakkan antara jari tunjuk dan Nabi letakkan biji tamar tadi, himpunkan, tak buang lagi. Begitu. Fasal kedua, doa melihat anak bulan. Nak puasa dah, doa melihat anak bulan. وعن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال ثم اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان
wassalamah wal Islam Rabbi wa rabbuka Allah. Rawahu Tirmizi wa qala hadza hadisun hasanun gharibun. Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa apabila Nabi melihat anak bulan, baginda akan membaca doa ni, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal Islam Rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, keluarkanlah anak bulan ini ke atas kami dengan keamanan. Bulan keluar, anak bulan dipanggil hilal. Summa ra'aitul hilal, summa ra'aitul hilal, summa ra'aitul hilal. Aisyah kata tiga bulan berturut-turut, yakni mana mula kami tengok hilal, anak bulan kecil. Kita tengok anak bulan lagi. Summa ra'aitul hilal, summa ra'aitul hilal, summa ra'aitul hilal. Maka betul-betul di antara 3 kali hilal tu ada 2 bulan genap. Nabi kata, ma syubi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Hilal ialah anak bulan yang muncul pada 1 dan 2, 3. Doa ini dibaca pada tarikh tersebut. Maksud doa ini, ya Allah, pada bulan ini berilah keimanan dan keamanan. Sabitkanlah dan teguhkanlah kami untuk beramal dengan syariat. Sebab nak beramal dengan syariat, ya sudah dikira pahala. Kita dah dapat pahala. Ahmad Tirmizi Najmi, kita dah dapat pahala. Cuma tak besar lah. Kita sebab tak ada iman dan ihtisab tadi. Sebab itu kita dah bagi tahu benda dua-dua penting, iman dan ihtisab. Iman dan ihtisab ini dia akan mengganda dan melipat gandakan ganjaran pahala yang dikenakan, yang dilakukan oleh anak Adam tadi. Iman, kita yakin bahawa ini perintah Allah. Ihtisab, kita yakin pada janji-janji Allah dan doa-doa yang diberikan tadi dengan makna-makna yang tertentu, dan di situ ada janji-janji Allah. Maka pada masa kita nak baca tadi, kita hadirkan, kita istihdarkan, kita menghadirkan akan fadilat-fadilat tersebut untuk kita memperolehinya. Barulah kita akan dapat, kita hadirkan, barulah kita yakin pada janji. Nabi SAW berkata, wahai bulan, Tuhanku dan Tuhanmu ialah Allah. Maksudnya ialah seperti aku ialah makhluk Allah, kamu juga ialah makhluk Allah. Dapat pahala. Tak ada ilmu pun kita buat dapat pahala, tapi dia berganda, berlipat kali ganda. Yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala boleh tambah mengikut apa yang dia kendaki. Hadis seterusnya, ia menolak kepercayaan mereka yang menyembah bulan. Hadis seterusnya 2429-2430-14 doa apabila melihat seorang terkena bala. Bila satu orang tu diuji dengan bala, apa doa yang kita sepatutnya baca ketika itu? Wa an Umar bin Khattab wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhum qala Rasul sallallahu alaihi radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin ra'a mubtalan فقال الحمد لله الذي أفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان. رواه الترمذي ورواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الترمذي هذا حديث غريب وعمرو بن دينار الراوي ليس بالقوي. Al-Rawi laisa bil hadisun gharibun. Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang yang melihat seorang yang ditimpa ujian lalu berdoa. Bila kita tengok satu orang tu dia diuji, ibtila' min Allah, ujian itu daripada Allah. Bila kita melihat dia, maka kita baca doa, alhamdulillahillazi afani mim afani pun boleh. Afana tu jamak. Alhamdulillahillazi afana mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila.
berdoa ni, melainkan pasti ujian tersebut tidak akan menimpa dirinya dalam apa jua keadaan. Terjemahan, segala puji bagi Allah yang memberi afiat kepada kami daripada perkara yang kau uji, yang kamu diuji dengannya, dan melebihkanku daripada makhluk ciptaannya. Tapi benda ni janganlah baca kuat, marah kat orang, terasa hati orang. So kita baca dalam hati, kata Allahumma alhamdulillahillazi afani, alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmizi berkata hadis ini gharib, perawi Ammar bin Dinar bukanlah seorang yang qawi. Penerangan, apabila kamu melihat seorang itu diuji, bila kita lihat seorang itu diuji dengan musibah, maka kita bacalah doa di atas. Atau orang tu dia kena musibah macam-macam, kita pun baca doa, ujian yang menimpa dirinya tidak akan menimpa kamu. Alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Tidak akan menimpa diri kita, tidak kira apa jenis ujian, sama ada yang berkaitan dengan kesakitan seperti penyakit sopok, kusta, yang berkaitan dengan dunia seperti harta dan pangkat, ataupun yang berkaitan dengan agama seperti fasik dan syirik. Semua ini ujian ni. Uji juga, uji dengan kefasikan, uji dengan kesyirikan, uji dengan pangkat, uji dengan harta. Al-ibtila minallah, semua ujian tadi daripada Allah. Al-ibtila minallah, al-ibtila minallah, semua ujian itu daripada Allah. Ulama menjelaskan bahawa apabila seorang itu ditimpa penyakit, maka janganlah kita membaca doa ini secara nyaring di hadapannya. Bacalah dengan perlahan untuk menjaga perasaannya. Kalaulah dibaca dengan nyaring, akan dikhawatiri fitnah. Kita baca alhamdulillahillazi afani mimma ibtala. Kesianlah, biar kau seorang kena tu, jangan kena kami, tak. So jangan kita mengatakan demikian. Okey, doa masuk pasar pula. Doa kita masuk pasar, hari-hari masuk pasar, lama dah tak masuk pasar. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam قال من دخل السوق قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنة ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث غريب. وفي شرح السنة من قال في السوق جامع يباع فيه بدل من دخل السوق. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang sampai ke pasar lalu membaca doa ni, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut wa huwa hayyun yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka akan ditulis untuknya sejuta kebaikan, alf, seribu ribu, 60 lah, sejuta lah, 1000, iaitu alaf tu 1000, alaf sebenarnya Arab dia tambah alaf, alfu alaf, mi'atu alaf, mi'atu alaf 100,000, alfu alaf, alfu alaf, alfu alaf, alfu mi'atu alaf, alfu alaf billion, alfu alaf, tu trillion. Sebenarnya sebut alaf tu 1000 tambah 30, alaf 30, sejuta, naik kosong sejuta, tambah 30 lagi alaf, 1 bilion tambah 30 lagi 12 kosong, trillion. Macam tu. Sebenarnya harap kiraan dalam kiraan
kiraan bahasa Arab, kiraan adat dia panggil. Kiraan adat dalam bahasa Arab tu senang. Tambah je. Dia main 1000 je. Mi'ah tu mi'ah, mi'ah tu 100. Mi'ah tu mi'ah. 100 apa? 100. 10,000. Gitu. 100. 10,000. Allahu Akbar. Maka Allah menulis untuknya sejuta kebaikan, menghapuskannya sejuta keburukan, meninggalkan sejuta, meninggikan sejuta kedudukan, dan membina untuknya sebuah mahligai di syurga. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Imam Tirmizi berkata, hadis ini gharib pula dah, gharib. Imam Baihaqi rahmatullah alaih meriwayatkan dalam Syarh Sunnah, barang siapa sampai ke pasar jami' yang dijual padanya, sampai ke pasar jami' yang dijual padanya. Penerangan munasabah, terdapat pahala yang banyak kerana pasar merupakan tempat kelalaian, tempat penipuan dan tempat pemerintahan syaitan. Apa kalau kita baca masuk masjid taklah sebanyak macam mana kita masuk pasar. Sebab masuk pasar ni kita pergi satu tempat yang mana dalam setiap barang yang dijual tadi didakwahkan, belilah aku, ni mahal ni, belilah aku. Lepas tu kita pun doa tadi untuk diri kita. Dan maksudnya daripada munasabah, itu pahala yang sangat banyak, iaitu kerana pasar merupakan tempat lalai. Satu tempat lalai, tapi kita dapat masuk dengan membaca doa-doa tersebut. Tempat penipuan, memang menipu. Banyak orang ditipu dan menipu, dan banyak dikena tipukan. Dan tempat pemerintahan syaitan. Syaitan tadi Nabi kata bangun pagi pasar bawa bendera syaitan, bangun pagi ke masjid bawa bendera Rahman, Masya-Allah. Inilah beberapa perkara doa-doa yang perlu kita baca kesemuanya. Doa masuk pasar, doa apabila melihat seorang terkena bala, Allahumma inna alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. So baca doa-doa tadi, tuan-tuan perlu ingat dan baca. Kedai biasa macam Maidin boleh dikira pasar? Pasar lah, Maidin tu kan pasar. Maidin tu kan pasar raya. Pasar raya, mini market. Pasar tak kira lah, pasar tu pasar umum tu. Ini pasar juga, kita panggil bazar. So bacalah doa-doa ini supaya kita diberkati. Ini doa-doa masnun ni, doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak semestinya kita kena baca tu dengan doa hadis tu gak. Baca doa tu dalam riwayat hadis sahih saja. Kalau hadis lain sahih tak boleh dibaca. Tak. So, kita baca dan kita buat seumpamanya. Kalau kita baca tadilah, masya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya, dan kita minta balik makna. So kita minta balik tuan-tuan. Kita minta balik tuan-tuan tadi. Apa dia ya? InsyaAllah kita berjumpa pada hari Rabu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa abang kami, mertua kami, adik kami, jiran tetangga kami, sahabat andai kami, warga-warga kami, datuk nenek kami, asatizah kami dan seluruh umat muslimah sekalian. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandang rahmat-Mu, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, istiqamahlah terhadap apa yang telah kami lakukan. Ya Allah, istiqamahlah, istikhlaslah dan keikhlasanlah perjuangan kami. Ya Allah, bantu kami, tolong kami. Ya Allah, bantu kami, tolong kami.
pada saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkanlah, khususnya pada yang terkena penyakit-penyakit yang berjangkit ataupun penyakit-penyakit mana-mana sahaja ya Allah. Sampaikanlah hadiah ini, sampaikanlah ke atas mereka-mereka kesemuanya pahala dan isali sawab apa yang kami pelajari pada malam ini. Dan khusus juga bacaan 70,000 la ilaha illallah yang dihadiahkan juga kepada Mazlam bin Ma'no sebagai pelindung kepadanya daripada api neraka. Bantulah ya Allah. Itulah sedikit sebanyak usaha yang telah dapat kami curahkan pada ahli-ahlinya di dalam majlis kita ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allahu